Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin dirahmati Allah Taala sekalian, kita masuk dalam bab baru daripada buku kita ini, bab yang ke-5. Saya menghimpunkan pandangan dua ulama kontemporari zaman kita ni yang diperakukanlah. Walaupun ada sebahagian ulama lain tak setuju dengan dia, itu perkara biasa. Cuma kebaikan yang banyak daripada mereka tak dapatlah kita nafikan. Tokoh yang saya sebutkan adalah Syekh Dr. Yusuf almarhum, baru meninggal dunia tahun ni ke tahun sudah tahun lepas 2002. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Dia bukan Qardawi, Qardawi. Qara. PMX sebut Kardawi. Sudah. Qaradawi. Dan seorang lagi adalah Al-Qaradari, yang masih ada, asalnya Daristan ataupun orang sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dan dia presiden lah ini Kesatuan Ulama Sedunia, menggantikan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Abdullah Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, sebelumnya kalau ada rezeki, saya bagi tahu dah haji ni, kalau ada rezeki lah, doa-doa lah, bulan 2 ni boleh balik ke rumah semula lah. Saya dapat masuk UM. Surat tawaran dah ada, cuma dalam proses nak berhenti UIA tu, mereka tak bagi berhenti cepat, dia suruh perhabis semester dulu. Kalau berhenti tengah jalan ni marah lah budak-budak. Banyak aja. Jadi mungkin boleh mula balik macam biasa lah, InsyaAllah. Masa interview dia tanya, boleh ke PJJ ni? InsyaAllah boleh. Kena 2 bulan demam ulang alik tiap minggu demam kita. Tak sihat lah, jadi pening tak pening dia ada belakang Orang yang pernah PJJ tahulah. Baik, bab ini sengaja kita letak tajuk yang retoriknya sedikit, iaitu ada macam satu ni lah, kritik Al-Qaradawi dan Qaradari terhadap kerancuan. Kerancuan ni apa dia? Kerancuan ni dia macam kesesatan, tapi tak juga, dia kecelaruan lah, ataupun keracunan sebenarnya. Produk ataupun produk tamadun, sejarah dan budaya dan pemikiran beragama di alam Melayu. Tak mungkinlah mereka kritik alam Melayu khusus, sebab mereka orang Arab, mereka orang belah-belah negara sana. Tapi secara tak langsung, wacana-wacana yang mereka bawa tu kena dengan apa yang duk berlaku di negara kita, alam Melayu. Kerana sama je mana-mana bangsa ni. Kalau kita pergi ke China memang Islam lah, Islam, tapi jangan terkejut, ada setengah daripada cara mereka beramal budaya tu atas nama kebudayaan, memang ada colok apa semua lagi lah. Duk menari dengan coloknya apa semua, baru lepas semayang. Jadi memang semua bangsa yang masuk Islam masih lagi tersisa mereka punya kepercayaan, adat istiadat budaya jahiliyah itu. Jadi ia satu perjuangan berterusan lah kepada kita. Tapi macam saya bahas sebelum ni juga, kita tidaklah bersikap menolak 100% warisan tradisi adat budaya kita tu.
Tak boleh. Yang mana yang tidak melanggar syariat, kita terimalah. Dan yang mana jelas langgar syariat tetapi boleh lagi di-adjust, maksudnya dihilangkan dia punya qarinah-qarinah yang menyebabkan langgar syariat tu pun kita masih boleh terima. Khususnya dalam akidah lah. Buang unsur-unsur yang muja, yang bersifat puja dewa, puja roh, tu buang. Tinggallah kita kata persembahan saja. Itu masih lagi consider boleh terima, walaupun dari sudut fiqh dosa juga. Dosa, tapi dia tak langgar akidah. Dia bezalah situ tu. Dan kita pun tak setuju, bukan kata kita galakkan. Cuma nak kata haram mutlak tu tak boleh. Tapi bila jelas mukaddimahnya puja dewa sana, puja dewa sini, tu kita kata tak boleh. Jadi dia buang yang tu, tinggal yang yang okey tu sikit, bukan okey banyak, okey sikit. Maka kita pun nak jatuh hukum haram langsung pun, dia ada perbincangan lagi di situ. Jadi tapi bagi orang yang warak, orang yang itu tu, dia tak nak semua lah. Tak apalah, itu pilihan dia, tak ada masalah. Baik. Daripada puluhan dalam kurungan atau ratusan buah karya asli terjemahan Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah, masa ni dia jadi mufti lagi, sebelum jadi menteri, dan sekarang ni bebaslah. Sebuah daripadanya ialah karya berjudul Al-Halal wal Haram fil Islam. Tulisan asal Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ataupun rahimahullah. Meninggal adalah masa tulis ni, hidup lagi 2010 saya tulis, 2019. Baik. Karya tersebut diterjemahkan dengan tajuk Halal dan Haram dalam Islam. Bukan dia seorang terjemah, ramai lagi terjemah. Indonesia tu, Malaysia pun banyak. Cetakan pertama terjemahan oleh Samahah Mufti, kini Wabi Senator Menteri, pada tahun 2013, dan pada 2019 mereka mencetaknya kembali untuk kali ke-8 dengan konsep sampul kulit buku yang baharu dan lebih segar. Tertulis pada sampul kulit baru tersebut, bestseller, lebih 20,000 naskah terjual. Ni sahajalah mukaddimah, tak ada apa-apa pun. Dia kata nak basa-basi mula-mula cerita. Baik. Sikit lagi maklumatnya. Selain versi terbitan Pustaka Cahaya Kasturi iaitu yang terbitan Dr. Zul, terdapat beberapa lagi versi terjemahan karya tersebut. Antaranya yang kelihatan lebih terkini dan lengkap ialah terbitan PTS Publishing House yang Berhad pada tahun 2016 yang lalu. Pada kata pengantar dinyatakan naskah yang menjadi rujukan terjemahan edisi tersebut terdapat pengantar Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertarikh Muharram 1434 Hijrah, Disember 2012 Masihi. Menariknya buku Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini telah mendapat perhatian daripada Syekh bin Baz rahimahullah, tak silap saya. Nanti kita akan tengok bawah tu. Syekh bin Baz telah memberi kata pengantar ataupun kritikan. Bukan. Al-Albani rahimahullah. Syekh Albani telah membuat penilaian hadis ke lagu mana, dia hantar pada Syekh Qaradawi. Qaradawi pun jawab balik, terima kasih, begini. Jadi sebenarnya sama-sama ulama, tak ada apa pun. Follower dia kadang-kadang lebih-lebih. Itu kita kena insaf lah bab ni, munsif. Baik. Sama-sama ulama tak setuju, mereka tetap tak setuju. Bila Syekh Qaradawi jumpa dengan Albani dia tak akan kata saya setuju belakang awak, tak. Berbeza lah. Tapi mereka tahu perbezaan mereka itu perbezaan yang dalam kawasan yang masih dibenarkan berbeza. Jadi dia okey lah. Bukannya isu usul aqidah, yakni melibatkan kufur dan tauhid. Jadi walaupun berbeza, keras, kritik, tapi dia tahu benda tu tidak sampai antara hak dan batil ataupun antara kufur dan tauhid. Jadi kerah kerana prinsip akademik masing-masing. Baik, karya yang ditulis manakala pengantar edisi pertamanya adalah bertarikh Safar 1380 Hijrah, Ogos 1960 Masihi. Maksudnya Qaradawi rahimahullah tulis kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam pada tahun 1960. 1960 ni kita duduk mana dia? Qaradawi telah tulis
Al-Halal wal Haramu fil Islam. Dan dia tulis itu sebab apa? Ada permintaan daripada Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar yang nak tulis satu panduan fiqh yang sesuai untuk dipraktiskan di Eropah. Sebab tu bila kita baca Al-Halal wal Haramu fil Islam di Malaysia, ada benda-benda yang kurang sesuai. Sebab konteks dia tulis tu memang untuk orang Islam di Eropah yang baru nak Islam, yang mazhab aku apa tak tahu mana hala lagi. Jadi konteksnya adalah taisir, fiqhut taisir dia panggil. Fiqh dalam bentuk yang bukan memudah-mudahkan. Itu jadi kita panggil tatabbu' rukhas tu pula haram. Ni fiqhut taisir. Fiqh dia fiqh cari pandangan yang paling lunak, paling mudah untuk diamalkan. Dan antara yang mendukung gagasan fiqhut taisir di Malaysia ni siapa dia? Somahah Mufti Perlis. Sebiji. Fiqh dia bukan fiqh. Fiqh dia lebih pada Qardawi lah. Kalau perhati betul-betul cara dia jawab soalan, memang Qardawi kalau perasan. Dia cari yang paling mudah. Tapi yang ada lah sandaran dalil syariat tu. Bukan kata petik ikut dan je, tidak. Gitu. Baik, katanya lagi, meskipun sudah bertahun-tahun memiliki kitab tersebut, jujurnya ia tidak pernah ditelaah dari kulit ke kulit, melainkan dijadikan rujukan dalam bab-bab tertentu sahaja. Cuma menjadi tabiat saya, kata penulis ni, saya lah. Setiap buku yang baru dibeli mestilah baca dahulu pengantar, pendahuluan dan meneliti bahagian rujukan, seterusnya membaca bab-bab pilihan selain menelusuri secara selayang pandang bab-bab yang lain. Baik, kita ni beli buku ni, banyak buku rumah dah. Baca habis ke tidak? Tak. Tapi saya menulis, saya akan rujuk. Tanya-tanya nak rujuk, tapi akhirnya banyak rujuk online juga. Kita duduk mana-mana online mudah sekarang kan. Jadinya apa berlaku? Setiap buku kitab yang kita beli ni, paling tidak saya akan baca muqaddimah dia. Muqaddimah kena khatam. Kemudian kita akan tengok dia punya kandungan perbahasan bab-bab itu, dan kita akan tengok rujukan belakang dia. Saya akan baca kesimpulan, kadang-kadang tu terus. Dan kita akan belik bab-bab yang kita rasa menarik, yang belum lagi kita pernah baca. Dipanggil macam fast reading lah. Tapi dalam kepala otak kita dah ada dah. Bila kita teliti kandungan dia, baca mukaddimah tu, konsep buku tu dah ada. Jadi bila tiba-tiba ada apa-apa muncul, aku nak rujuk mana ni? Ada lah buku ni. Jadi kita pun capa, buka sikit, insya-Allah ada. Buka beli tu pakai letak 10 tahun kemudian, tak boleh gitu. Paling tidak kena baca. Dan bila kita nak rujuk, nak menulis tu, teringatlah, ada ni aku rajin baca dah ni. Tu. Mana ni? Mana-mana Google juga. Jumpa. Baik. Ketika mendapat naskah cetakan terkini karya Al-Halal wal Haramu fil Islam yang menjadi kebiasaan saya cetakan sebelumnya, akan infakkan ke tempat yang sesuai. Saya ni bila ada yang baru, kita nak beli yang baru tu. Jadi yang lama ni takkan nak dua. Ada yang baru, yang lama tu biasa kita bagilah. Tak disurah ke lagu mana ke. Yakni kemudian melakukan sekali rutin yang sama ketika hanyut dalam semangat tajdid dan anti taklid tatkala membaca pengantar Syekh Qardawi rahimahullah, tiba-tiba saya terjumpa sesuatu yang amat menarik ketika meneliti bahagian kandungan buku tersebut, iaitu apa dia? Bab 4 daripada buku Al-Halal wal Haramu fil Islam itu, yang dia bincang apa dia? Halal dan haram dalam kehidupan umum Muslim. Saya capai versi terbitan PTS dan buka bahagian yang sama dengan tajuk bab 4 halal dan haram dalam kehidupan Muslim. Samalah. Seterusnya saya segera Google bagi mendapatkan PDF asal bahasa Arabnya yang terdapat di dalam sesawan Syekh Yusuf Qardawi sendiri. Dalam edisi PTS, bahagian 4 ini dibahagikan kepada 6 bab. Bahagian 4 ada 6 bab pula pecahan. Yang pertama, kepercayaan dan tradisi. Tapi versi saya Mustamah Mufti Wilayah, masalah kepercayaan dan adat tradisi. Itu penterjemah dia menterjemah lagu itulah. Yang kedua, muamalat. Yang ketiga, tentang isu hiburan dan rekreasi, sukan. Yang keempat, hubungan sosial. Yang kelima, hubungan pemerintah dengan rakyat. Yang keenam, hubungan Muslim dengan bukan Muslim. Yang menjadi sasaran dan fokus mata saya ialah bab 1 dalam bahagian keempat ini. Di bawahnya terdapat pula beberapa subtopik, antaranya yang pertama,
menghormati sunnatullah yang ada di seluruh alam. Yang kedua, ini penting, memerangi tahyul dan khurafat. Tajuk kita lah. Jadi bila jumpa tu, sedap selalu lah. Maka dia kata, poin di bawah, membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur. Dalil jelas. Menilik nasib, sihir, memakai tangkal. Bahasa Arab apa tangkal? Allahumma salli. Tak ingat lah. Dan yang keseluruhnya sial ataupun rasa malang. Yang ketiga, bab ketiga pula, membasmi tradisi-tradisi jahiliyah. Tiada asabiyah, yakni fanatisme dalam Islam, fanatik. Yang kedua, nasab keturunan dan warna kulit bukan ukuran. Dan meratap si mati, niyahah, meratap si mati. Seterusnya nota hujung. Baik. Betapa gembiranya hati apabila mendapati apa yang dibincangkan oleh Syekh Al-Qardawi dalam bab ini benar-benar mencakupi apa yang mahu kita bahaskan dan sudah bahaskan dalam buku ini. Tinggal lagi setiap apa yang dinyatakan oleh Syekh Qardawi rahimahullah perlu kita kaitkan dengan contoh daripada alam Melayu untuk membuktikan apa yang beliau nyatakan tersebut benar-benar wujud di alam Melayu, malah lebih lagi sebenarnya. Jadi yang dia sebut tu umum lah. Jangan percaya pada bomoh. Kita pun tengok orang Melayu kita percaya pada bomoh lagi ke tak? Tak percaya apa. Campur-campur lah. Jadi panduan agama tu dah ada secara prinsipnya daripada Quran bahkan hadis yang jelas. Nanti banyak dalil saya masukkan ni. Jadi bagi perbahasan ada tu sebab bahasa Arab tu al-bab ar-rabi' al-halal wal haram fil hayah al-'ammah lil muslim. Fil mu'taqidat tak nampak wat taqalid fil muamalat tak nampak. Jadi bagi perbahasan seputar isu khurafat dan tahyul, kita akan merujuk ciri yang dikemukakan oleh Syekh Qardawi dalam tajuk kecil memerangi tahyul dan khurafat. Pada asalnya kedua isu tersebut adalah sama, iaitu tahyul adalah sebahagian daripada khurafat. Cuma saya secara peribadi melihat tahyul adalah kesan utama daripada khurafat. Tanpa khurafat, tahyul jua tiada dan kedua-duanya mungkin kemudian dianggap sebagai hal yang mistik bagi orang Melayu. Istilah mistik diguna pakai secara luas. Sedangkan dalam bahasa Melayu tak ada kalimah mistik ni. Mistik ni pada bahasa Inggeris. Mistik. M-Y-S-T-I-C. Mistik. Tiba-tiba golongan orientalis yang masuk Islam dan kaji sufi letak tajuk buku mereka apa dia? The Mysticism of Islam. Apa yang mistiknya Islam ni? Rupa-rupanya mereka ini asalnya daripada agama asal mereka Kristian. Kristian ni dah mengalami satu proses panjang yang kemudian lahirnya mazhab-mazhab Gnosticism dia panggil. Golongan-golongan batiniyah lah sebenarnya. Golongan Gotik, Gnosticism ni golongan batiniyah dalam Kristian. Ya. Dia punya Saint Paul apa semua tu ada terlibat membawa aliran batiniyah yang terpengaruh dengan falsafah Neoplatonism yang membawa mencampurkan semua falsafah yang ada termasuk Hindu, termasuk itu apa semua. Jadilah satu perbahasan falasifah dipanggil filosof ataupun tasawuf falsafi itulah. Akhirnya merosakkan agama di situ. Tapi isunya adalah dia dilihat sebagai satu, bila kaitkan dengan sufi, maka dianggap sebagai sebahagian daripada ajaran Islam, sedangkan ia serepan daripada luar. Jadi dengan pengalaman mereka dengan Gnosticism tadi, falsafi ataupun Neoplatonism yang dikemukakan oleh Plotinus, mereka telah serapkan dalam Kristian, menyebabkan agama Nasrani hanya jadi syirik, agama syirik dalam masa 200 tahun saja. Dalam masa 200 tahun habis pening sebab masuk falsafah lah, bercampur aduk dengan falsafah. Falsafah pula falsafah yang bercampur aduk, yang Hindunya, yang ni, yang apanya. Jadi Tuhan tu apa dia, kita ni Tuhan tu kita. Wahdatul wujud. Berapa sama lah tu. Cuma dia tak gunalah wahdatul wujud masa tu. Dia panggil istilah lain. Bila tukar jadi wahdatul wujud, oh ni ilmu tauhid level tinggi, la ilaha illallah. Bila ada dalam kitab Jawi, oh ni ilmu hikmah orang tua-tua lama. Dah, la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya pengaruh falasifah. Neoplatonism tu, Plotinus, ya.
Dan Kristian rosak kerana benda tu. Kalau tidak, macam mana dia boleh terima Tuhan tu tiga, tiga dan satu, satu dan tiga? Jesus ni siapa? Jesus ni Tuhan. Tapi Tuhan dalam bentuk manusia. Jadi Tuhan tu siapa? Tuhan tu Tuhan lah. Lepas tu Jesus, anak Tuhan lah. Jadi peninggi tu duk main. Tak ada. Dan akhirnya mereka terpaksa buat conference besar. Ada Ustaz Ahmad Ikram kita buat video tu untuk memutuskan. Kemudian bila dah Tuhan ni, timbul pula satu isu. Kalau Jesus adalah Tuhan dalam bentuk manusia, insanul kamil, manusia paling sempurna, maksudnya Tuhan kalau jadi manusia, insan, flesh and blood, Jesus lah. Nabi Isa ataupun Jesus dalam bahasa mereka, itulah jelmaannya, insanul kamil yang paling sempurna. Nah, jadi ibu kepada Isa, Virgin Mary, Tuhan ke tidak? Dah sudah. Kena buat satu conference pula, sama-sama dia putuskan Virgin Mary ni Tuhan ke tidak. Sebab kalau dia beranak Tuhan, dia Tuhan ke tidak? Sudah. Itu falasifah lah. Pening. Jadi buat keputusan secara doktrin kuasa. Okey, kita terima 3 dan 1, the Godfather, the God Son, Jesus dan Holy Spirit. Mari. Berbeza lagi sampai hari ni lah. Kalau tanya soalan-soalan basic tu, dia orang tak boleh nak jawab dah. Jadi kita seronok contohnya tengok perkembangan terbaru ni. Palestin, semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka semua. Hikmahnya, di barat semakin ramai orang ambil Quran dah baca, dah masuk Islam secara terbuka. Kita tak sangka. Sekarang ni dah sampai dekat 20,000 dah mati. Kan? Saya yakin Allah Ta'ala akan balas balik dengan masuk Islam di barat 40,000. Kalau 2 kali ganda. Wallahu'alam. Kuasa Allah Ta'ala. Sebab tu bila baca hadis berkaitan dengan tanda akhir zaman, bila disebutkan Rom sebagai musuh Islam, dan sebahagian ulama ataupun asatizah penceramah kata Rom ni barat hari ni lah Amerika Syarikat. Yang menjadi tentera Dajjal lah, apa semua macam-macam lah. Kita kata kalau tiba-tiba Malaysia kita, tanah Melayu ni dulu agamanya Hindu, Buddha dan tidak beragama. Islam hari lama ratus tahun jadi negara majoriti Islam hari ni. Ya. Barat hari ni, barat nanti kata Amerika Syarikat, UK, bla-bla, Eropah apa semua, dengan perkembangan semasa ni tuan-tuan, 50-100 tahun lagi positif. Jadi ketika itu takkanlah kita nak kata bila baca hadis Rom adalah ni tentera kafir yang akan bersama dengan Dajjal, kita kata Amerika, sedangkan masa tu separuh daripada rakyat dia Islam belaka, ada contoh. Jadi itu bahayanya nanti sahabat-sahabat kita yang minat dengan hadiah-hadiah akhir zaman ni, dia duk baca khiyah begitu ni, kita kata nanti dulu kiamat tetap akan berlaku. Ada seorang hamba Allah muslimat dalam kuliah tertutup kita, dia kata, ustaz, dia baca satu hadis berkaitan dengan Palestin. Jadi disebutkan bahawa di akhir zaman Palestin akan kembali kembali kita kata aman. Tapi bila Palestin aman tu, negara-negara Islam lain akan memberontak. Pertama, saya secara peribadi tak ingat pernah baca ke dengar ke tentang hadis tersebut. Tapi dia sebut riwayat Abu Daud. Saya pun tak cari, tak ada masa. Saya banyak benda lain buat. Jadi, satu, okey, tak apalah dia cerita gini-gini. Cuma yang saya menarik perhatiannya adalah cara dia melihat konsen dia terhadap situasi tu. Dia kata apa dia? Jadi sekarang saya jadi risaulah. Kalau kata Palestin menang, Yahudi keluar habis semua ni, dan Palestin menang, maka Palestin akan jadi aman. Bila aman, kiamat akan berlaku lah, dia kata. Jadi macam mana? Saya faham kata macam dia serba salah lah nak sokong letak Palestin ni. Kalau sokong nanti jadi aman, habislah kiamat berlaku. Kata sudah makcik ni. Saya kata, Kak, kita sokong ke tak sokong ke, Palestin aman ke tak aman ke, kiamat tetap akan berlaku. Kita suka ke, risau ke, takut ke, apa ke, kiamat tetap akan berlaku. Tanda-tanda kiamat tetap akan berlaku. Benda tu sudah Allah Ta'ala maktubkan melalui nas-nas yang sahih. Cuma lagi kita boleh pastikan diri kita jangan jadi tanda-tanda yang maksiat tu lah, tanda-tanda yang buruk tu. Tapi tanda tu nihayatul alam, fenomena alam yang pasti akan berlaku.
Saya pernah bila baca antara tanda kiamat ni apa dia? Tanda kecil ramai orang berkhutbah panjang, solat pendek. Jadi kita pun nak baca khutbah ni, kena pendek ni. Habis cepat baca khutbah. Kat habis tutup barakallahu li wa lakum. Tak apa 5 minit saya rasa. Bila solat kita baca surah Al-Mulk 1. Habis maya tu marah orang tu. Kawan tu nak pergi sekolah atas budak. Lepas kita kata, aku ni tak nak jadi tanda kiamat lah ke mana. Rupa-rupanya benda tu memanglah betul disebut akhir zaman akan ramai orang khutbah panjang, solat pendek. Tapi benda tu bukan maksiat. Benda tu benda fenomena yang akan berlaku. Macam-macam mana pun, walaupun saya cuba halang, saya tak buat begitu, dia akan jadi juga. Faham tak maksudnya? Cara kita interaksi dengan hadis akhir zaman ni, ada fenomena yang memang kita tak boleh nak buat apa. Tapi bila dia sebut apa dia, ramai orang berzina, jangan kita kata memang berzina sekarang, memang semua kita berzina jugalah. Tak boleh lah begitu. Sebab benda tu jelas haram. Tapi ada tanda yang macam saya sebut tadi, baca khutbah pendek. Tapi syarat khutbah apa solat Jumaat, tak ada apalah. Tak berdak sah. Dah punya semangat tak nak jadi tanda kiamat ni. Marah orang. Kena hujan pula hari tu. Marah. Duk sembahyang. Kita sedap duduk dalam aircon tu. Imam duduk dalam baca khutbah, aircon sedap lah. Tengok belakang Allah basuh habis dah. Jadi saya pun faham, dalam keadaan kita memang hari Jumaat sekolah apa semua, memang tak boleh, memang kena consider. Imam memang kena ambil, kalau keluar Allah lah. Dia tak boleh duk masyuk dia begitu. Baik. Jadi ni masih lagi kita bila duk baca hari ni pun duk baca hadis akhir zaman tu apa, ada lagi lah. Sebut pasal Dajjal ni, sebut pasal Mahdi, dia jadi semangat. Kata tak payah kenal Mahdi ni, tak ada suruhan agama suruh cari siapa Mahdi, siapa Dajjal, siapa Ya'juj Ma'juj. Kita baca lagu tu lah penerangan ulama, beriman, yakin dah selesai. Itu saja. Tak ada arahan pergi selidik, pergi cari, pergi buat kajian apa nama, cari mana. Tak ada lah tuan. Saya lanjutkan sikit tadi, katalah kita duk sibuk cari siapa Mahdi, siapa Dajjal, apa semua tu gini. Dan dalam pencarian tu matilah kata. Mati dalam pencarian duk cari siapa Dajjal ni apa semua. Kalau Allah Ta'ala tanya lagu mana nak jawab tu. Baik kita mati sambil duk mengaji hadis ke, sambil duk tadabbur Quran ke, duk solat sunat ke, baca Quran ke, insya-Allah husnul khatimah. Macam dengan orang yang apa dia? Orang yang nak cegah maksiat. Nah, konsepnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Cegah kemungkaran dan suruh kebaikan. Para pencegah maksiat, yang kerajaan ke, yang tak kerajaan ke, dia dah tengok dah satu orang pasangan ni memang ada unsur-unsur, kita tahu macam bukan kahwin ni, pelik ni, nak buat maksiat ni. Jadi dia ni boleh, okey, ada dah satu ni, kita standby. Kita standby biar dia buat betul-betul dulu. Jadi tunggu ambil kameranya, skodenya apa semua. Okey jadi dah serbu. Lah itu bukan cegah maksiat. Itu memang kita duk enjoy maksiat tu. Mati pula dalam keadaan kalau setengah tu duk kamera jatuh. Mati, naudzubillah min zalik. Sepatutnya bila dah nampak curiga, potong teruslah. Kamu siapa? Mak ayah mai mana? Mari nombor telefon. Saya telefon mak ayah. Itu sepatutnya. Cegah maksiat sebelum jadi. Bukan tunggu tak apa, kita tunggu dia masuk dulu. Tunggu dulu. Masuk rumah dah, masuk dah. Agak-agak masuk dah ke belum? Masuk dah, masuk. Okey, sembuh. La haula wala quwwata illa billah. Itu kononnya nak bukti lah, bukan merapulah. Tak kira lah mana-mana pun. Sepatutnya bila kita tengok benda, tegur lah. Ia bermula dengan teguran. Al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Tegur dengan baik, bukan marah kau maki hamun, tak perlu. Adik mari daripada mana ni? Saya tak pernah nampak ni adik sini ni. Duduk gelap-gelap berpasangan gini ni, tak molek. Orang kampung sini tak biasa macam ni. Jadi sebelum apa-apa, baik beralih lah, balik rumah lah. Mari nombor telefon mak tu. Mari nombor tak berani lah dianya. Ini biar tak apa, biar. Tengok dulu buat apa, tengok dulu. Allahu Rabbi ya Karim. Tu pun nak kena ajar.
Kadang-kadang SOP ni lah. SOP pencegah maksiat ni lah. Hotel, dia kira serbu hotel, siapa kau mampu. Orang tu buat maksiat lah hotel. Iyalah hotel. Tengok-tengok tu laki bini. Tengok-tengok tu laki bini. Cuma kak tak bawa. Lagu mana? Malu kau. Sepatutnya malam apa dia? Malam Merdeka ke malam Tahun Baru. Apa pencegah maksiat dia patut buat? Dia duduk di depan pintu hotel-hotel tu. Nampak pelik sikit. Balik. Yang duduk sini. Balik. Tu baru cegah maksiat. Cegah dari awal lagi. Nah, begitu. Tapi payahlah dia orang tak amal. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Ala kullin. Kemudian katanya lagi di sini, jadi Syekh Qaradawi ni menariknya dia memang fokus kepada isu-isu itu yang bersabit dengan perkara di di Eropah masa tu. Jadi dia bagilah panduan-panduan mengambil fiqh yang tidak bermazhab. Jadi kitab halal wal haram fil Islam tak ada mazhab. Kita cari mana mazhab ni, tak ada. Memang dia pilih antara pandangan yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam konteks di barat. Kita bila kita baca dan ngaji kitab tersebut, kita rasa macam syok ni kena hati jugalah. Kadang-kadang tu dalam konteks kita ni tak apa sesuai sebab dia bercerita tentang di barat. Baik, cuma katanya lagi pada asasnya kedua isu tersebut adalah sama. Tak ada. Kemudiannya tanpa khurafat tadi, sebaliknya tahyul juga boleh melahirkan tradisi khurafat. Bayangkan barangkali yang boleh dirincikan adalah sama ada ia unsur i'tiqad, kepercayaan, keyakinan atau kaifiyat, tata cara dan amali. Selain itu Syekh Qaradawi tegas dalam urusan yang berkaitan dengan bid'ah sehingga mengarang sebuah naskah khas. Selain subjek tersebut sudah banyak dibincangkan dalam karya-karya beliau. Naskah berjudul As-Sunnah wa Bid'ah fil Islam. Kecil saja. Satu kutayib tapi jelas dan tegas. Jadi kalau kata Syekh Qaradawi ni tidak menjunjung sunnah apa semua, kita tak setuju tu. Sebab kita tahu kalau kita baca betul-betul dia memang sangat tegas dalam hal-hal yang bersabit dengan bid'ah dan dalam hal-hal yang bersabit dengan sunnah. Dia ada buku khas Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawi. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW. Khas. Dan memang jadi qarar ataupun kita ada qarar buku silibus di pengajian-pengajian di Universiti Pengajian Islam dan seumpamanya. Diterjemahkan oleh pelbagai pihak. Edisi bahasa Melayunya diterjemahkan oleh Ustaz Ma'fawah Fadil, anak Fadil Noh. Terbitan PTS juga, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam bab 3 yang lalu. Baik, seterusnya. Selain naskah ini, terbaru Ustaz Ma'fawah Fadil juga baru siap menterjemahkan dan menerbitkan semua naskah yang penting dalam wacana tentang fiqrah bersyariat. Naskah tersebut adalah tulisan Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdari, berjudul Fiqhul Mizan. Terjemahannya piawaian. Fiqhul Mizan ni fiqh, Al-Mizan ni dacing lah. Tak tahu dacing? Bendera UMNO tu. Apa nama? Penimbang. Al-Mizan. Macam Allah Ta'ala kata kita punya amal ibadah akan ditimbang di Al-Mizan esok lah. Jangan duk khoyam menimbang besar. Lagu mana tak tahu lah, lagu mana kan. Digital ke manual ke, Wallahualam. Itu di akhirat punya cerita. Tapi hakikatnya dosa besar, dosa kecil akan ditimbang lah. Ashabus shimal dengan ashabul yamin, dua-dua akan ditimbang. Tapi dalam hadis yang seorang lelaki yang terakhir masuk syurga tu, seorang lelaki yang menerima amalan 99 sijilan, kullu sijilin mislu maddil basar. Dia terima 99 buah buku catatan amalan yang semuanya dosa belaka, dan setiap satunya sejauh mata memandang. Nak timbang lagu mana tu? Dulu kita tak boleh kalau kata nak cuba nak imagine sikit, lagu mana timbang pahala ni. Padahal tak perlu fikir pun. Tapi Ustaz Maulana Ahmad Nasim kita adik ipar kepada abang ipar kepada Ustaz Samsuddin Abdul Rahman. Dua-dua anak murid Maulana Asri, tapi duduk di Manjung. Antara pakar Syiah, pakar rujuk Syiah lah juga. Bukan dia Syiah, pakar rujuk akidah Syiah. Dia pernah sebut, dulu kita baca
pahala besar ni, pahala sebesar gunung, pahala ni. Nak timbal lagu mana dah? Bila kita baca zikir, contoh kalimatan khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan, ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu. Kalimatan khafifatan khafif fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Besar pahalanya di al-mizan, nanti lagu mana. Padahal sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, lagu mana. Tapi hari ni pendrive tu berapa giga? berapa giga? Nak katanya benda tu tak pelik. Di atas dunia ni teknologi sikit sebanyak dah jelaskan. Kalau di dunia ni pun dah semakin, dulu kan hard disk sama ni komputer sebesar bilik, nak simpan berapa gig saja. Hari ni sekecil-kecil tu berpuluh-puluh, beratus giga, tera kau ada dah. Tera pun ada dah. Tengok. Jadi di akhirat nak bawa, nak timbang tu bukan kepala otak kita lah untuk fikirnya. Begitu. Nak bagi orang moden ni faham, budak-budak TikTok ni. Baik, katanya lagi apa dia? Jadi Dr. Ali ni telah keluarkan sebuah buku yang bertajuk Fiqhul Mizan, yang pada Ustaz Fawah masa tu dia ni sungguhlah. Dia kata dahsyatlah buku ni. Padahal Qardawi pun dah bincang dah Fiqhul Mizan ni, Fiqh al-Muwazanat. Al-Muwazanat Fiqh Mizan lah. Jadi dia kata, cuma menariknya dalam buku tu juga ada bab yang tertentu yang kaitan dengan topik yang kita nak bincang. Sebab tu saya kumpul dua-dua dalam ni. Katanya apa dia? Naskah luar biasa hasil kajian Dr. Ali selama lebih 30 tahun. Secara umumnya naskah tersebut menegaskan bahawa setiap sesuatu perkara khususnya yang berkaitan dengan agama Islam perlu diletakkan pada mizan yang tepat bagi mendapatkan kesimpulan dan keputusan terbaik. Contoh tajuk, contoh yang saya masih ingat Ustaz Fawah bagi apa dia? Kita ada RM100. Orang nak bagi pinjam duit dengan kita. Kita baru baca hadis, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita baru lepas mengaji hadis tu, ustaz pun syarah, sedaklah, kelepung kita pun semangat. Kita ada RM100 ni. Gaji lambat lagi ni. Ada kawan telefon, kau mari jumpa Syekh Ana, memang ni apa nak beli beras pun tak ada duit ni, begini. Kita pun ada RM100 ni. Anak bini ada rumah ni. Kerja itu dapat RM100 kita je ni. Kerja dapat gaji hari ke? Kita pun ambil RM100 bagi ke dia. Tak apalah Syekh, tak ambil lah. Tak apa, anda tawakal Allah. Kena kau sikat tu. Dengan kita ada anak bini lagi apa semua tu. Dan kita tahu kita tidak wali-wali Allah lah masalah. Ada karamah tak apa. Jadi kita mesti kata. Jadi dalam pertimbangan Fiqhul Mizan, benda ni tak betul. Fiqhul Mizan kata, dah mu ada RM100. Ui, kau dia 50. Siapa lah kamu 50. Praktikalnya begitu. Dos pahala pun kita dapat, tolong dia, dan kita pun tidak teraniaya. Itu baru betul. Tapi ada setengah orang dengan semangat dia duk baca kisah-kisah wali ke lagu mana ke, tak apalah ambil 100, tak apa. Lepas tu dia pula doa, kita nak pinjam duit mana? Dia pula kena pinjam duit kau orang. Jadi tak betul lah kaedah tu. Jadi Fiqhul Mizan ni dia ajar benda lagu tu. Baik, kemudian katanya lagi, pada pengantar penulis dalam edisi terjemahan kitab ini, Dr. Ali menyebutkan, dalam keheningan malam, suatu malam yang indah lagi sakinah. Sakinah, tenang, sukun. Jadi sukun. Kalau lelaki sukun lah. Perempuan sakinah. Nah, orang Melayu tak ada nama sukun ni. Ada apa nama? Kartunis Ujang dulu, sukun ada. Tatkala baca Quran, dia kata saya bersaktah. Saktah terhenti pada firman Allah Azza wa Jal, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyakuman nasu bil qist. Ila akhir. Surah Al-Hadid ayat 25. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Jadi maqasid nuzulul Quran antara lain adalah membawa keadilan. Membawa adil ni apa dia pula? Al-qist, al-adl, al-qist, al-wasat. Lebih kurang makna dia ni.
iaitu yang setepatnya. Dia bukan adil ni maksudnya saya ada 2 orang anak, saya bagi RM50 seorang. Bukan. Kita ada 3 orang anak. Anak pertama universiti, anak kedua sekolah menengah, anak ketiga sekolah rendah. Kita bagi setiap orang RM10 sehari. Itu adil ke? Tak adil. Yang universiti ni kena lebih. Sebab dia makan banyak, dia besar dah. Yang sekolah menengah ni dia ada rumah kita lagi. Jadi keadilan adalah bagi yang sesuai dengan yang setepatnya. Dalam Malaysia ni majoritinya orang Melayu. Dan bangsa-bangsa lain yang juga rakyat Malaysia, kecil lagi portion dia, berapa persen. Jadi kalau nak bagi bajet, takkanlah nak bagi bajet orang Melayu 50 juta, orang Cina 50 juta, orang India 50 juta dan juga orang asal. Tak boleh begitu. Dia ikut komposisi kaum. Begitu. Jadi golongan yang sikit akan mintalah kami nak hak sama rata. Itu hak sama rata tidak satu benda yang dia hak sama rata ni berasal daripada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni konsep yang dipelopori oleh golongan liberal antarabangsa lah. Jadi hak asasi manusia nak hak sama rata. Laki, perempuan, suami, isteri kena sama rata. Sama rata kita kata tandah tak payah buat, kita sama rata belakang. Tanah lagi tanah perempuan tu sama rata belakang kita kata. Tak nak lah. Baik. Jadi bila begitu katanya al-qist di situ maksudnya setepatnya, yang sesuai, yang terbaik. Khiyarul adl, kata al-wasat bermakna al-khiyarul adl. Baik, kata beliau lagi, menggeletas sekujur tubuh saya, Dr. Ali ni katalah, dia hidup lagi, mari Malaysia juga kadang-kadang. Tatkala membaca ayat ini, disoroti satu perasaan yang sukar untuk digambarkan, seolah-olah baru pertama kali saya membacanya. Sedangkan sudah setengah kurun ayat-ayat Quran ini membasahi lidah saya. Namun kini barangkali saya sudah berjaya merungkai di situ ya. Jawapan yang bagi pelbagai persoalan yang acap kali berlega di minda saya. Seterusnya para pembaca wajib baca sendiri naskah paling penting dalam dunia Islam masa kini ni ya. Itu ayat saya tu. Menariknya dalam bab kedua karya hebat ini dengan judul Practical Fiqhul Mizan kepada realiti sudut praktikal, dalam fasal pertama yang bertajuk Mizan at-Tasawurat. Jamak ya, tasawur satu, tasawurat, pandangan-pandangan ibadah dan akidah secara ringkas. Baik. Di bawah topik mizan-mizan akidah, Dr. Ali membincangkan secara khusus mizan dunia dan mizan akhirat atau mizan ghaib dengan mizan alam nyata. Maksudnya, bila kita membincangkan situasi di Yaumil Mahsyar, maka pertimbangan kita tak bolehlah guna pertimbangan atas muka bumi. Bila sebut kata fasamma wajhullah, di akhirat kita akan tengok wajah Allah. Maka mizan akhirat tidak bolehlah sama dengan mizan atau realiti atas muka bumi yang mustahil untuk kita melihat wajah Allah. Termasuklah Nabi SAW kau siapa-siapa kau tak mungkin dapat tengok wajah Allah ketika atas muka bumi ni. Tapi bila sebut kata di akhirat, mizan dia sudah berbeza di situ. Di sini ada satu soalan yang menyebabkan saya terkedu tempoh hari ya. Apa dia soalan? Tak ingat dah. Dia bertanya tentang sekejap ya. Saya masa Allahumma salli Muhammad. Oh, tapi hebatlah soalan tu. Siapa kita pun tak dengar ni. Kita bincang tentang Rasulullah bila mimpi, antara mimpi Rasulullah ni dibawa ziarah ke alam barzakh. Bila bawa alam barzakh hadis sahih, Rasulullah tengok macam-macam lah orang kena apa nama? Rasulullah tengok nikmat dan juga azab. Saya mari dah. Soalan tu mari dah. Jadi perbincangannya adalah sebagian ulama berpandangan berdasar hadis ni, di alam barzakh ada setengah dosa yang sudah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Beberapa dosa Allah Ta'ala tak tunggu di mizan di akhirat esok-esok baru balah, melainkan dalam kubur sudah di ni. Jadi soalannya di mana keadilan Allah lah, kerana belum lagi ditimbang tara, maksudnya tak masuk mahkamah lagi dah hukum dah, tak adil lah. Tapi jawapannya adalah memang ada beberapa dosa yang Allah Ta'ala memang tak, dan masuk mahkamah pun Allah Ta'ala nak hukum dah, tapi tak semua, beberapa. Zina antaranya tahu isi Quran tapi tak laksanakan, riba, ni benda-benda yang cash masa tu ya.
Jadi ada orang tanya soalan, kalau gitu maksudnya Rasulullah pada malam Isra' dan Mi'raj, dan juga bila Rasulullah mimpi tengok azab apa semua tu, soalannya adalah maksudnya dah ada lah orang masuk dalam neraka dan dah ada orang masuk dalam syurga. Sudah kata. Kata sudah soalan ni aku tak jawab apa ni. Kalau saya pun lepas habis dah, cuma saya sebutlah memang di sana ada isyarat hadis contoh mereka yang mati syahid, ruh mereka berada dalam perut burung hijau, sarangnya tergantung di arasy Allah. Mereka keluar daripada sarang tu, masuk dalam syurga, makan minum, keluar balik, mereka tak duduk dalam syurga, tapi mereka boleh masuk syurga. Mereka tak tinggal dalam syurga, mereka berada tergantung di arasy. Orang syahid fisabilillah. Tapi yang berhutang tak boleh masuk, duduk luar-luar. Malaikat buat keluar makanan untuk mereka. Jadi apa namanya, dah boleh, syurga tu dah ada lah. Tapi isunya, soalannya adalah neraka ni orang nak bakar ni, Rasulullah tengok ni malam Isra' Mi'raj apa semua. Maksudnya dah ada ke orang masuk? Kalau masuk orang mana? Ada bijak soalan ni. Aku mana? Saya pun tanya lah. Jadi ada dua tiga pandangan. Satu pandangan asatizah kita jugalah. Dia kata Rasulullah ketika ziarah malam Isra' Mi'raj ataupun dalam kubur tu macam kita tengok wayang hari ni lah, dibawa visual-visual tu. Okey. Mana dalil? Tak ada. Tak ada dalil. Cuma digambarkan begitu. Macam boleh terima. Lepas tu mari pula sore lagi asal guru kita ni, lagi guru tu, ni mursyid lah. Lama dia tak muncul, dia muncul petang tu. Dia pun kata tak boleh gitu. Tak boleh lah kita guna mizan tadi lah. Maksudnya kesimpulannya kita guna mizan akhirat tu dalam mizan dunia. Maksudnya kita kata Rasulullah dulu tengok lagu mana? Sepo tengok TV lah, dibawa bayangan lagu tu. Tak boleh tu. Lepas tu lagu mana? Tak tahu lah, tapi Allah Ta'ala tunjuk. Dia kena gitu ya. Iman. Lagu mana? Tak tahu lah. Tapi Nas kata malam tu Rasulullah tengok dalam neraka, pada malam Isra' Mi'raj. Kita berhenti situ lah. Allah Ta'ala tunjuk pada. Biarlah bagi orang beriman macam kita ni, setakat ni lah beriman lagu ni kita boleh terima lah. Dengan kebenaran Nas itu, kita dah benar-benar yakin Nas itu adalah benar, kita boleh terima lah. Tapi bagi mereka yang baru-baru tengah nak faham lagi, kita sebut gitu, jam dia ya. Lagi saya pun mencari lagi lah jawapan yang lebih padu tu. Kalau tuan-tuan ada boleh share dengan saya. Sebab Rasulullah masa berjalan Isra' Mi'raj ya. Ataupun ni sebab hisab tak berlaku lagi. Jadi kalau jawapan pertama, Rasulullah ditengok benda futuristik. Mungkin juga sebab banyak kali Rasulullah dibuka hijab tengok benda tu, dah tak mustahil bagi Allah. Cuma bila guna istilah seolah tengok wayang, seolah tengok TV, tu tak comel lah, tak comel. Dia jadi macam kita kata Allah Ta'ala memperlihatkan lagu mana wallahu a'lam. Kuasa Allah Ta'ala di akhirat. Gitulah. Kau ada jawapan lain? Ada usul? YB. Mohon usul sikit. Baik. Tadi pun ada soalan yang pelik juga. Kita bincang tentang Nabi dan Rasul status. Kita bawa pandangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Shinqiti apa semuanya kata Nabi dan Rasul dua-dua terima wahyu, dan juga bezanya Rasul terima wahyu untuk jadi syariat, Nabi terima wahyu untuk disampaikan tapi tak bawa syariat baru. Dia mantapkan syariat Rasul sebelum dia. Tiba-tiba ada hamba Allah tanya, bermaksud Rasul yang hidup satu zaman bawa syariat berbeza ke? Oh iya ni. Siapa dia? Nabi Musa dengan Harun. Dua-dua Rasul. Bawa syariat berbeza kedua ni. Setakat kita tahu taklah. Harun follow Musa saja. Tapi kalau kita pakai definisi tadi, lagu mana? Terkejut juga saya. Sudahlah. Kemudian siapa dia? Zakaria, Yahya tu hampir satu zaman. Zakaria, Yahya, Isa hampir satu zaman. Bawa syariat baru lah. Mereka kalau kita pakai ta'rif, terima wahyu dan bawa syariat.
Tak boleh nak jawab juga tu. Menung nanti dulu lah, kita tanya dulu. Minta maaf tak tahu. Canggih sangat soalan ni. Kalau betul-betul boleh tanya Ustaz Asri ke Sabri ke, mungkin dia ada jawapan. Bidang akidah tu kita pun nak pandai-pandai, jangan. Saya minta maaf, saya stop sinilah. Soalan bagus. Tapi saya pun mengaku saya tak pernah dengar perbahasan baca. Tak erti lah, tak erti. Memang tak boleh nak. Kalau kata ada sikit-sikit tu boleh juga. Ini memang tak. Kata stop situ lah. Jangan duduk pandai-pandai. Pandai-pandai. Okey. Baik, seterusnya kita sambung. Katanya lagi di sini, Dr. Ali membincangkan secara khusus mizan dunia dan mizan akhirat atau mizan ghaib dengan mizan alam nyata. Seterusnya, beliau menyinggung topik mizan syahid dan mizan ghaib. Syahid, alam nyata boleh tengok, dan juga ghaib tak nampak, yang sekaligus berkait secara langsung dengan perkara yang dibahaskan dalam buku ini. Baik, insya-Allah pada bahagian ini kita akan merumuskan dengan ringkas namun tanpa mengurangkan makna sebenar ulasan kedua-dua masyaikh ummah ini dalam topik-topik yang kita pilih bagi dimasukkan dalam buku ini, bagi memudahkan pembaca mencerna maklumat daripada dua bab besar daripada dua karya ulama besar ini. Saya akan tulis isinya dalam bentuk poin-poin ulasan sebagaimana di bawah ini. Okey. Kita tengok terlebih dahulu apakah intipati penghujahan Syarikatul Qadawi dalam kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam berkaitan dengan benda khurafat apa semua ni. Baik. Yang pertama, Syekh kata akidah yang sejahtera adalah asas bagi masyarakat Islam. Akidah, bila sebut masyarakat Islam, akidah tauhid. Tidak dulu kini selamanya, itulah akidahnya, takkan berbeza. Mari golongan batiniyah, apa dia? Dia ada versi dia sendiri. Versi Tuhan ni asalnya lagu mana? Ketika Tuhan berada di satu dataran at-ta'yun awal, maka Tuhan tu pun tak kenal diri dia Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Ini apa kalau bukan akidah kufur? Tapi mereka menyebutkan dengan satu perasaan bangga bahawa inilah perbincangan falsafah tinggi. Tinggi apa benda lagu tu? Islam bukan agama mistik. Islam agama wahyu. Qala Allah wa qala Rasul, dan juga kefahaman terhadap qala Allah qala Rasul dengan manhaj yang mu'tabar. Itu kita pegang. Ini dalam martabat pertama at-ta'yun awal, yakni maratibul wujud, 7 lapisan tu. Pada lapisan dataran utama tak ada apa-apa, kosong semua ni. Tak ada apa-apa ni, kosong belaka. Jadi Tuhan tak kenal diri dia Tuhan. Allahu Akbar. Kita nak sebut pun tapi seorang tok syekh besar digelar kiai, mengetuai satu ormas yang terbesar di Indonesia, disebut dengan bangga benda tu. Kemudian macam mana Tuhan nak tahu dia Tuhan? Dia pun mesti mencipta satu benda yang bukan di satu benda lain, yang benda tu akan bagi tahu, kamu ni Tuhan. Parut lagu ni dah tu. Jadi dalam konsep Kristian, itulah logos. Bila Tuhan terfikir, Tuhan tu kepala tu jadi tajsim tu. Tu masalahnya. Tapi itulah perbahasan mereka, ahli falsafah ni. Jadi konteksnya, bila Tuhan tak tahu diri dia siapa, macam mana dia tahu? Dia kena diberitahu. La haula wala quwwata illa billah. Maka dia pun terfikir. Terfikir tu, fikiran dia, logos tu jadi satu makhluk lain. Makhluk ni pun logos ni bagi tahu, hei Tuhan, kamulah Tuhan. Tak payah belajarlah, pening kan kita pening nanti. Dan dia anggap itu falsafah level tinggi. Akidah maqam tinggi. Akidah maqam tinggi. Tapi dalam kitab-kitab akidah tak jumpa. Termasuk dalam akidah kalam pun sifat 20 tak ada benda tu. Martabat mana? Tengok-tengok dalam kitab tasawuf. Tasawuf pula tasawuf apa? Tasawuf falsafi lah. Kalau tasawuf akhlaqi, tasawuf biasa, jaga hati atau ilmu tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, yakni sifat mazmumah, sifat mahmudah,
Itu tak ada jumpa benda-benda lagu tu. Tapi bila mari, tu lama-lama jadi lepak lah. Itulah ceritanya. Tapi kita dengar dia bercakap tu sedap lah. Tinggi ni, deep. Tik benda. Baik, terus. Usaha melindungi akidah dan tauhid yang kukuh ini menjadi agenda utama yang dilaksanakan oleh Islam menerusi syariat dan bimbingannya. Itu mukaddimah dia dululah. Usaha memerangi akidah dan kepercayaan jahiliyah yang disebar luas melalui konsep keberhalaan yang jelas sesat pula adalah perkara yang perlu dilakukan dalam masa yang sama. Hal ini bertujuan bagi memastikan masyarakat Muslim terjaga dan bersih daripada kekelabuan penyakit syirik dan saki-baki kesesatannya. Ya. Yang ketiga, menghormati sunnatullah yang ada di seluruh alam, iaitu Islam sebuah agama yang berpaksikan kepada kefahaman segala yang berlaku di alam ini adalah berdasarkan sunnatullah, aturan ketetapan Allah yang tersendiri. Perkara-perkara yang itulah. Setiap yang dicipta oleh Allah mempunyai tujuan dan fungsi yang tersendiri, dari sekecil-kecil perkara sampailah kepada urusan yang terbesar di alam nyata ini dan di alam gaib sana. Seterusnya Allah tidak membenarkan alam nyata dan gaib ditakbir sewenang-wenangnya oleh mana-mana makhluk. Jadi mana Tok Wali yang kata boleh urus alam? Alam Malaysia ni sebab apa tak kena tsunami tempoh hari apa semua? Ada dua Tok Wali yang sedang menjaga Malaysia. Ahli naubah lah apa macam-macam dia orang ni. Mereka yakin tu ada ahli naubah level wali, walaupun dah mati ruh mereka masih lagi boleh duduk kontrol, duduk tentukan orang ni boleh rezeki berapa, orang ni boleh berapa, orang ni. Kita tak boleh terima lah benda tu. Kita mengaji kata Allah ala kulli syai'. Khalaqallahu ala kulli, Allah cipta belaka kulli syai'. Allah tetapkan belaka. Dan Allah bagi ruang pada manusia untuk buat pilihan kita lah. Tiba-tiba mari satu golongan yang kata, dak, wali-wali Allah ni Allah Ta'ala bagi mandat untuk dia takbir alam, wakil Allah. Kamu ni kitab mana mengaji ni? Quran tak ada, hadis tak ada, mari mana? Mari pada Tok Wali dia lah. Dan dia pertahankan perkara itu sungguh-sungguh, bercakap secara terbuka. Macam mana wali takbir alam ni? Macam CEO main bank apa semua lah, CEO besar tu. Itulah cara takbirnya. Jauh takwil tu. Baik, dia kata apa ni? Allah tidak membenarkan alam nyata dan gaib ditabir sewenang-wenangnya oleh mana-mana makhluk, termasuk jin dan manusia, apatah lagi haiwan, kerana semua makhluk ini itu adalah kecenderungannya hawa nafsu dan boleh menyesatkan, membutakan, menimbulkan pencegahan dan konflik. Akhirnya peperangan dan kemustahan demi kepentingan diri masing-masing pun berlaku. Kemudian ia sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun ayat 71 yang bermaksud, dan jikalau kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, pasti rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Lagi firman Allah Azza wa Jalla surah Fatir ayat 43 yang bermaksud, kerana engkau tidak sekali-kali mendapati perubahan bagi sunnatullah, dan engkau tidak sekali-kali mendapati sunnatullah itu menyimpang. Tegas Allah lagi dalam surah Al-Isra ayat 77 yang bermaksud, dan tidak kami dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami itu. Jelas Allah Ta'ala dah maktubkan segala apa yang berjalan atas muka bumi ini adalah dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Baik, seterusnya kita pergi sikit. Menerusi Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam disuruh untuk menghormati dan mematuhi aturan alam yang sudah ditetapkan. Dalam masa yang sama, umat Islam digesa untuk memikir dan mengkaji sebab musabab sesuatu ketetapan itu berdasarkan disiplin ilmu yang sebenar. Sebagaimana takdir kita lah, qada dan qadar kita tu ada perbincangan khusus. Dan kalau salah faham, bahaya, kerana aliran ajaran sesat yang terawal dalam Islam adalah masalah takdir, qadariyah, jabariyah dan seumpamanya. Jadi kena faham sungguh. Sebab golongan qadariyah, jabariyah ni dia jadi menyalahkan Allah lah.
Dia kata Allah tetap belaka dah, buat apa lagi kita nak semayang apa semua. Tak semayang pun, kalau dah syurga, syurga lah. Lepas tu tak payah semayang, tunggu begitu. Nah, ataupun sebaliknya, Allah lepas cipta kita, dia suruh pada kita 100% untuk buat apa-apa saja. Nah, Jabariyah dan Qadariyah. Maka dua ini ekstrim. Sedangkan kita tahu memang ada takdir yang tak boleh berubah, tapi masih ada benda-benda yang berdasarkan kuasa Allah dan juga kita punya ni itu. Dan Allah menulis kita punya takdir 50,000 tahun sebelum alam ini tercipta, siap belaka dari Lauh Mahfuz. Allah menulis natijah yang kita pilih kerana ilmu Allah mengatasinya. Kita keluar lepas ni, kita bawa selipar buruk, selipar baru. Tiba-tiba ada orang pakai selipar baru, sama, saih apa semua tepi kita. Kita keluar tu, kita kata, selipar baru ni, selipar buruk. Jadi, adakah di Lauh Mahfuz Allah Ta'ala tulis dah? Kita akan pilih selipar mana, dan kita ikut saja skrip itu. Itu yang golongan sufi kata, kita ni papek ni, ikut je apa yang Allah Ta'ala tulis. Itu dah salahkan Allah Ta'ala pula. Kita buat dosa, berzina, berjudi apa semua, Allah suruh macam mana? Tengok. Sedangkan pilihan nak pilih selipar baru, selipar, siapa dia? Kita pilih. Allah tahu tak? Allah tahu 50,000 tahun kata sebelum dunia alam, Allah tulis dah bahawa mung akan pilih selipar B ni. Sebab ilmu Allah mengatasi. Tapi ada natijah yang Allah Ta'ala dah buat, tak boleh berubah. Apa dia? Kita jadi orang Melayu. Buat pemudahan tukar jadi Jepun, Korea, Kedah, Melayu situ lamunya. Itu tak boleh berubah lah. Tapi dalam bab rezeki apa semua masih ada lagi. Kalau kita baca surah apa nama, surah Al-Qadar, bukan Al-Qadar, inna anzalnahu fi Al-Qadar, maka di akhir tu disebutkan perbahasan ulama, bila malaikat turun apa semua, kita berdoa, Allah Ta'ala terima, malaikat amin doa, umur tu sepatut mati tahun tu dah, lanjut setahun 2 tahun lagi, boleh jadi. Tapi nak tukar, ya Allah tu, jadikanlah aku seorang Cina, ya Allah tolonglah. Baca gerah lah, pergi 14 kali haji pun tak jadi. Memang tak jadi. Sebab benda dah, dia panggil sudah termaktub itu. Baik, ada ujian kita ni. Apa dia? Kau apa ni? Boleh dah ni, slow-slow. Sikit lagi kita pergi habis poin nombor 4 tu. Baik. Tapi umat Islam dilarang, malah disuruh menjauhi perkara yang dinyatakan salah. Atas tak? Menerusi Al-Quran dan Sunnah, umat Islam disuruh untuk menghormati dan mengikuti aturan Allah yang sudah ditetapkan. Maka dalam masa yang sama, umat Islam digesa untuk memikir dan mengkaji sebab musabab sesuatu ketetapan itu berdasarkan disiplin ilmu yang sebenar. Di sinilah ilmu kalam mereka rasa mereka sangat diperlukan untuk fikir sebab musabab apa semua itu begini ni. Dan kita satu fakta yang kita tak boleh nafi, tuan-tuan, ya. Dan kita kena terima lah. Apa dia? Ulama-ulama Islam, sarjana-sarjana Islam sepanjang sejarah the golden age of Islam, yang duduk cipta, yang hebat sumbangannya dalam bidang perubatan, dalam bidang sains, teknologi, cipta tu, cipta ni, mereka bukan aliran salafiyah. Mereka aliran kalam. Itu satu fakta yang kita kena terima. Sebab exercise kalam itulah menyebabkan mereka duduk mikir secara saintifik. Tapi bukan maksud mereka ni tak ambil Quran hadis. Itu yang menyebab Ibn Sina pun jadi falsafah metafizik dia dengan apa nama Al-Farabi apa semua terpalit dengan batiniyah juga tu. Tapi sumbangan ilmu dahsyat dari sudut ilmu dunia ni. Dia punya falsafah, dia punya apa nama perubatan apa semua tu. Tapi bila bab metafizik akidah. Tuhan ni lah berlapis lah apa semua, tengok batiniyah dah. Ada kaitan selalu dah. Ini benda yang bila saya perhati, tapi kena terima. Ini kita tak boleh nak sebut siapa ulama yang betul-betul berpegang pada manhaj muhaddithin athari tapi saintis. Boleh carilah. Itu saya lontarkan itu. Tapi setakat saya duk tengok tak jumpa. Tapi mungkin kita boleh cari dan mungkin ada lah. Bermaksud bukanlah mereka tak pegang pada Quran Sunnah, tapi manhaj mereka itu ke arah itu, menyebabkan mereka jadi sebab itulah mereka duduk
Tapi yang ulama yang jaga Quran hadis ni pun dia buat kerja masing-masing lah gitu. Baik, tapi umat Islam dilarang, malah disuruh menjauhi perkara yang dinyatakan sebagai sebab musabab yang tersembunyi, mistik, rahsia, ajaib, yang karut, tahyul, khurafat, bid'ah. Ini kerana perkara sebegini sering dimanipulasikan dan dipromosikan oleh para penjaga tempat ibadah dan dajjal yang sesat serta para penjual agama. Qaddawi kata ni, dakwaan-dakwaan gaib memang golongan penjual. Benda paling mudah lah nak jual, nak ambil kesempatan ni. Nah, tengok orang ada rasa panas-panas ke mana-mana. Sekarang ni kalau tidur mudah-mudah terjaga ke? Dia tahu kawan tu kecil mani. Tak. Dia kata saya rasa kena buat kat orang ni. Sudah. Tak ada apa. Kena buat sungguh. Lepas tu habis duit begitu, mudah percayalah. Nah, dah seumpamanya. Wallahualam, kita berhenti situ. Sebelum kita sambung lagi insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.